Hari ini aku nak kongsikan cara nak lajukan home router gunakan Wi-Fi router yang lama. Let's go. Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Pada yang first time baru tengok channel aku, nama aku Hardy Mores. Aku ada buat perkongsian tentang DIY project dan juga sedikit tentang teknologi. Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Pada yang belum subscribe, kalau korang minat dengan konten macam ni, korang boleh tengok dekat profil aku dan boleh subscribe. Video kali ini, aku nak kongsikan cara nak lajukan internet dengan menguatkan signal Wi-Fi untuk home broadband router. Sebagai pengguna home broadband router, aku tak boleh letakkan modem aku sesuka hati dalam kawasan rumah aku macam wired internet. Aku kena pastikan lokasi router aku tu strategik untuk signal telco aku, dan kebiasaannya lokasi dia di kawasan tepi tingkap yang menghala kepada kawasan yang terbuka. Bila router dah duduk dekat tepi tingkap, maklum je lah, maknanya router tu bukan berada di tengah-tengah rumah. Jadi coverage Wi-Fi di kawasan yang jauh daripada modem akan bertambah lemah dan juga speed dia akan turun. So ada dua jalan penyelesaian untuk masalah macam aku ni. Yang pertama menggunakan Wi-Fi extender device, dan kedua ialah menggunakan Wi-Fi router sebagai access point. Untuk Wi-Fi extender, aku akan buat video yang lain sebab yang pertama aku tak ada lagi device yang macam tu. Dan yang kedua, ada beberapa kelemahan pada Wi-Fi extender yang aku akan terangkan sekejap lagi. Untuk teknik kedua, menggunakan Wi-Fi router sebagai access point, aku memang dah ada dah router lama macam ni. Daripada dulu aku masa pakai Unify. So, bila sudah tamat kontrak, aku ada router lama ni dalam simpanan aku. Jadi aku gunakan je apa yang ada. Walaupun dia tak power mana, tapi cukuplah untuk kuatkan lagi signal supaya boleh sampai ke setiap ruang dalam rumah aku. Okey, untuk kaedah ni, apa yang kita perlukan hanyalah router tadi dan juga Ethernet cable untuk kita sambungkan kepada main modem. Kalau korang nak cuba teknik Wi-Fi router ni tapi tak ada Wi-Fi router, aku ada letakkan dekat description beberapa jenis router, Wi-Fi router dan Ethernet cable untuk korang cari. Okey, sekarang aku akan tunjukkan dulu Wi-Fi signal dalam rumah aku dan juga speed untuk setiap sudut. Aku gunakan apps nama Wi-Fi Analyzer. Untuk pengguna Android, korang boleh cari dekat Play Store dan aku ada juga letak link dia dekat description. Pada pengguna iOS, korang boleh search mana-mana Wi-Fi Analyzer yang sesuai dengan firmware korang. Mula-mula bilik yang aku letak modem, korang boleh tengok ini dia punya bacaan signal Wi-Fi dia dan juga internet speed. Untuk bilik ni tak ada masalah sangat sebab kat sini aku letak modem dan modem tu dekat dengan aku. Sekarang aku beralih ke ruang tamu. Macam korang nampak, signal Wi-Fi dia makin rendah walaupun aku connect dengan 2.4 GHz. Kalau aku connect dengan 5 GHz memang lagi tak dapat lah kat sini. Ruang tamu ni antara lokasi yang paling penting untuk aku guna internet yang laju, maksudnya menggunakan connection 5 GHz sebab kat sini ada smart TV, ada laptop, ada handphone dan kebanyakan masa anak-anak aku dan keluarga aku habis dekat ruang tamu. Dan satu lagi, aku ada satu projek DIY mana aku nak menggunakan barang-barang lama untuk buat CCTV. Jadi korang stay tune lah, nanti kalau projek tu jalan nanti, okey, korang boleh tengok. Sekarang aku berada di kawasan yang paling jauh sekali dengan modem. Korang boleh tengok signal Wi-Fi dia makin lemah dan juga internet speed dia makin teruk. Laundry area ni pun salah satu tempat yang paling penting aku nak gunakan internet yang laju sebab kat sini pun aku nak letak CCTV daripada bahan-bahan terbuang tadi. Jadi korang boleh nampak tadi, aku tak dapat signal yang memuaskan di lokasi-lokasi yang penting untuk aku gunakan internet. Sekarang jom kita start setup router ni. Okey, mula-mula sambungkan power supply dan on router ni. Mandakan internet tak ada lagi, so lampu yang menyala tu cuma lampu power dan juga lampu Wi-Fi. Next step ialah reset router. Setiap modem mesti ada butang untuk reset kepada factory setting. Dan kebiasaannya butang reset ni tersembunyi supaya mengelakkan kita tekan dengan sengaja. Okey, macam router aku ni, dia punya butang reset dia ada dekat bawah ni. Kalau kau boleh nampak, kecil aja butang dia. Okey, korang cuma perlukan paper clip ataupun pin untuk cucuk butang reset tu selama 10 saat
sampailah semua lampu yang dekat depan ni menyala serentak. Itu bermaksud router tu dah reset kepada setting kilang. Tujuan reset ni supaya semua password-password yang lama dan juga setting-setting yang lama dalam Wi-Fi router ni dikosongkan balik, sebab kita nak login password yang baru dan juga setting yang baru. Sekarang sambungkan internet kabel antara laptop dan juga router melalui port LAN yang ada dekat belakang router. Okey, bila dah sambung internet kabel, next step ialah kita masuk ke setting router ni melalui IP address yang biasanya ada dekat bawah ataupun di belakang Wi-Fi router. Kalau stiker tu atau IP address tu korang tak boleh jumpa ataupun dah hilang ataupun terkoyak, korang boleh search dekat Google model Wi-Fi router tu dan cari dia punya IP address dan juga password untuk admin. Okey, sekarang jom kita masuk IP setting dalam laptop. Okey, bila korang dah sambung kat internet kabel itu, bila korang buka Google Chrome ke ataupun apa-apa browser, dia akan automatically pergi kepada website router tadi tu. Tapi yang penting korang kena disconnectkan dulu dengan semua network yang ada available. Maksudnya korang hanya connect kepada internet network sahaja ataupun LAN network. Okey, bila dah masuk dalam website dia, korang cuma masukkan password admin tadi. Lepas tu login. Okey, bila dah masuk, ini macam korang mesti macam confused sikit sebab tak ada internet tapi boleh masuk dalam setting router. Ini sebenarnya korang bukan masuk web secara online, tapi korang masuk sistem yang sedia ada dalam router tu. Okey, macam korang tengok, internet disconnected, so tak ada internet lagi. Okey, sekarang kita pergi setting, kita pergi dekat internet. Okey. Lepas tu kita tengok ada device mode. Dekat situ dia tulis router mode. So kita tukar kepada AP mode. Kemudian kita tekan save. Lepas tu korang tunggu saja sampai router tu siap tukar daripada router mode kepada access point mode. Okey, itu je setting dia untuk tukar kepada access point mode. Senang kan? So sekarang kita dah boleh gunalah router ni. Ada dua kaedah untuk gunakan router ni. Yang pertama, jadikan dia sebagai second router. Yang kedua, jadikan dia sebagai access point ataupun Wi-Fi extender. Kalau korang ada Wi-Fi router yang Wi-Fi signal dia kuat, korang boleh letakkan Wi-Fi router tu bersebelahan dengan main modem dan jadikan dia sebagai main router. Tapi korang kena disable dululah internet daripada main modem tu, supaya yang pertama, supaya main modem tu tak bekerja dengan teruk, dan juga yang kedua, dia tak ganggu signal Wi-Fi router tu nanti. Dan kaedah ni korang tak perlukan internet kabel yang panjang sebab korang letak dekat sebelah main modem je. Cukup sekadar pakai kabel yang dia bagi tu je lah. Macam aku gunakan teknik yang kedua, iaitu aku jadikan dia sebagai access point ataupun Wi-Fi extender. Untuk kaedah ni, aku perlukan internet kabel yang panjang supaya aku boleh tarik Wi-Fi router tu ke kawasan yang lebih baik. Okay, berbanding dengan Wi-Fi extender device, cara ni lebih praktikal sebagai access point sebab bila korang pakai Wi-Fi extender device, korang kena letakkan device tu pada kedudukan signal yang kuat daripada main modem. Jika korang letak device Wi-Fi extender device ni pada kedudukan yang signalnya lemah daripada main modem, nanti Wi-Fi extender ni pun dia akan keluarkan signal yang lemah juga. Okey, sekarang aku dah letakkan Wi-Fi router ni pada kedudukan yang sesuai di tengah-tengah rumah dan aku sambungkan dengan internet kabel ke main modem, jarak antara 20 meter, dan sekarang jom kita tengok apa result dia. Okey, aku mulakan dengan laundry area dulu sebab kawasan ni paling jauh daripada modem dan paling penting aku nak gunakan internet. Korang boleh nampak bila Wi-Fi router ni dah aktif, korang boleh nampak nama Wi-Fi tu dekat Wi-Fi korang. So macam aku punya ni namanya D-Link router. Jadi korang boleh tengok D-Link router ni punya coverage Wi-Fi lebih baik berbanding dengan Huawei modem yang aku guna sekarang. Bukan tu saja, speed pun bertambah baik berbanding daripada sebelum menggunakan Wi-Fi router sebagai access point. Macam kau boleh nampak, aku connect dengan 2.4 GHz. Walaupun dia 2.4 GHz, tapi coverage dia luas, kuat dan juga internet speed dia sangat improve. Okey, sekarang
kita akan cuba pula tukar kepada 5 GHz untuk tengok result dia macam mana. Untuk test 5 GHz, aku kena tukar handphone lah sebab handphone anak aku tak ada 2.4 GHz. So korang boleh tengok dia punya signal dia sangat baik dan juga internet speed dia sangat improve. Sebagai rumusan untuk kes macam aku ni, menggunakan Wi-Fi router lama sebagai access point sangat-sangat berjaya. Dan aku harap video aku kali ni sedikit sebanyak dapat membantu korang kalau korang ada niat untuk kuatkan lagi signal Wi-Fi dan juga tingkatkan lagi speed internet. Kalau ada soalan dan juga cadangan, korang boleh tulis di ruang komen. Kalau ada kelapangan, insyaAllah aku akan jawab. Itu saja untuk video kali ini. Tapi sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah subscribe. Korang dapat membantu channel ni boleh pergi lebih jauh lagi. Korang boleh tekan butang like supaya memudahkan korang tengok video ni dekat history. Tak payahlah korang nak tap-tap balik video ni. Dan share jika berguna, subscribe jika korang tengok lagi konten-konten macam ni. So jumpa lagi video akan datang. Stay away from trouble. Assalamualaikum. Bye-bye.